Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa untuk tajuk baru, tajuk terakhir untuk tingkatan 4 iaitu tenaga nuklear. Jadi subtopik yang pertama untuk tajuk ini ialah 12.1 penggunaan tenaga nuklear. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, jadi kita lihat dulu hasil pembelajaran yang perlu kita perolehi pada hari ini. Okey, ada satu saja hasil pembelajaran untuk subtopik 12.1 iaitu kamu mesti boleh mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara-negara yang telah dikenal pasti. Apa maksud mewajarkan? Maksudnya kamu perlu membuat justifikasi kenapa ia perlu dan apa alasannya. Sebaliknya, jika anda tidak bersetuju, kena nyatakan kenapa anda tidak bersetuju. Okey, jadi tenaga nuklear adalah tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Okey, jadi tenaga nuklear memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Ingat ya, jika dijana dan dikawal dengan baik. Setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga dalam pelbagai bidang. Terdapat lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara mereka. Antaranya adalah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan juga Jepun. Okey, apa kelebihan penggunaan tenaga nuklear? Antaranya, ia adalah merupakan tenaga alternatif yang efisien, iaitu untuk mengurangkan atau menggantikan penggunaan petroleum dan arang batu. Kita tahu arang batu dan petroleum datang daripada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan satu masa nanti kita akan berhadapan dengan kehabisan sumber tersebut. Okey, ini adalah sumber bahan api fosil. Okey, kemudian antara kelebihan lain, tenaga nuklear boleh menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam bidang perubatan, pertanian dan juga perindustrian. Dan yang ketiga, tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding sumber tenaga yang lainlah, iaitu bahan api fosil. Okey, apa kesan buruk tenaga nuklear? Antaranya, sisa radioaktif yang terhasil boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa kehidupan. Okey, selain daripada itu, ia menghasilkan tenaga yang besar dan menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia jika disalahgunakan. Ingat jika disalahgunakan. Sebab itu dia perlu dikawal dengan baik. Okey, mari kita lihat sedikit soalan ulang kaji. Nyatakan 3 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif tadi yang cikgu tunjuk tadi. Okey, betul. Dia ada 5 tadi. Antara negara utama tu ada 5 dan sebutlah 3 antara 5 tersebut. Antaranya yang paling banyak menggunakan adalah Amerika Syarikat, Jepun dan juga Rusia. Baik, soalan yang kedua, nyatakan 2 kelebihan penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber dalam kehidupan seharian. Apa 2 kelebihan tadi? Ya, yang pertama dia adalah sumber tenaga alternatif yang efisien untuk menggantikan petroleum dan arang batu sebab arang batu dan petroleum akan habis. Dan yang kedua, dia menghasilkan sinaran mengayon yang berguna dalam bidang perubatan, pertanian dan juga perindustrian.